Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sebelum itu saya ingin titipkan doa. Semoga semua urusan dipermudahkan bagi semua yang terlibat dalam insiden musibah kebocoran dan letupan yang berlaku, kebocoran yang berlaku pada saluran gas di Putra Heights gitu, yang menyebabkan ramai orang kehilangan tempat tinggal, ada juga yang cedera. Jadi kita mau titipkan doa bagi mereka, kita titipkan semangat kepada mereka. Kita mau membantu mereka dalam doa kita. Semoga mereka semua dalam keadaan yang tetap bersemangat untuk menghadapi cabaran kehidupan, terutamanya hari raya ini. Okey tuan-tuan dan puan, pasti ramai yang mahu tahu. Pasti ramai yang mau tahu apa situasi keadaan punca sebenar kepada musibah ini. Ramai yang sedang menunggu yang amat berhormat Menteri Besar Selangor untuk membuat pengumuman, membuat sidang media, mengumumkan apa sebenarnya yang berlaku pada hari tersebut dan punca. Paling orang mau tahu punca lah. Kenapa dia boleh jadi sampai begitu. Sampai Mahathir kata jangan tuding-tuding jari. Kita tunggu dulu siasatan. Betul, ini betul. Jangan tuding-tuding jari, kita tengok dulu kenapa. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba nama Mahathir pun sampai terikut-ikut. Ada apa dengan Mahathir dan kebocoran gas ni? Ada apa dengan Mahathir dan kebocoran gas Petronas ni? Ada apa? Saya pun tidak tahulah kenapa. Mungkin kamu tahu, kamu komen lah. Tapi apa yang saya ingin sampaikan ialah baru tadi kita dapat satu berita keputusan daripada Menteri Besar Selangor. Beliau berkata keputusan siasatan, keputusan punca, keputusan sama ada jika berlaku adanya unsur-unsur jenayah, jika berlaku adanya unsur-unsur sabotaj, akan diumumkan pada hari ini. Iaitu dia kata lagi dalam laporan tersebut, maknanya hampir setiap hari akan ada sidang media untuk termasuklah untuk mengumumkan dasar-dasar yang baru, kalau ada perlu diperbaiki untuk penambahbaikan keselamatan pada masa yang akan datang. Jadi beliau berkata semua orang harus bersabar kerana semuanya akan diumumkan. Dan jangan harap-harap, janganlah ada yang terus menunggang isu ini, kerana isu ini perlu diselidiki dengan telus, dengan penuh sama. Betul juga Mahathir kata jangan dulu tuding-tuding jari. Kita tunggu dulu apa yang seterusnya. Okey, jangan dulu tuding-tuding jari. Sebab tidak ada gunanya untuk menuding jari, tidak ada guna. Daripada tuding-tuding jari, lebih baik selesaikan dengan cara yang baik. Kan, begitu kan? Setuju kan? Ya, begitulah. So semua yang main politik, berhenti dulu main politik tentang benda ni. Sebab tidak baik kesusahan orang dijadikan politik. Okey, kita tunggu keputusan daripada yang amat berhormat
Menteri Besar Selangor. Dia akan mengumumkan keputusan pada sidang media yang akan dilaksanakan. Cuma bagi saya selepas ini, of course, semua orang perlu untuk lebih peka pada keselamatan, lebih ya berhati-hatilah apapun tugas kerja yang dibuat. Oke, tinggalkan komen Anda. Bye bye. Oke, selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya berada di tempat tinggi sekarang nih. Tempat yang sangat cantik jalan-jalan petang. Siap pakai baju batik lagi tuh. Wah. Apa cerita kita kali ini? Kali ini pastilah saya mau buat apa itu? Saya mau buat sedikit ulasan terhadap satu video daripada entah siapa tuh, tapi orang kata yang ini adalah Saitro daripada PAS. Saitro daripada PAS. Saya harap apa yang dia buat itu, saya harap itu bukan ajaran daripada PAS. Saya harap maki hamun itu bukan ajaran PAS. Saya harap maki hamun itu bukan ajaran Hadi Awang, bukan ajaran Tuan Ibrahim Tuan Man, dan bukan ajaran yang menyimpang daripada yang sebenar. Tengok cantik kan? Cantik, betul-betul cantik. Saya di atas tempat tinggi di KK. Sangat cantik ini tempat. Oke, so apa yang jadi? Hanya kerana RM100 dia sanggup untuk memaki hamun, memalukan, mencaci, memalukan, merendahkan maruah seorang yang hanya kerana dendam saja. Dia sanggup maki hamun, malukan hanya kerana apa? RM100 saja. RM100 saja. Hanya kerana RM100 dia malukan paci itu. Yang kesian ialah anak tu tiada kena mengenal pun, masih kecil lagi. Anak tu masih kecil, dia tidak tahu apa-apa, tapi dimalukan sampai begitu. Akhirnya bapak dia sanggup untuk memulangkan semula RM100 itu. Lah, saya ingat yang dibagi itu beribu-ribu kah, berjuta-juta. Rupa-rupanya yang dibagi RM100 saja. Aduh, beginikah perbuatan baik yang ingin ditunjukkan, yang diamalkan oleh orang-orang Saitro begini? Nah, itulah saya kata, saya harap apa yang dibuat tuh bukanlah ajaran daripada PAS, bukanlah ajaran daripada mereka yang bertopeng kononnya orang baik lah, macam-macam. Tapi saya pikir Ustadz Pawas itu baik, Ustadz Pawas baik, tetapi orang-orang dia itu yang masalah. Saya pasti Ustadz Pawas tidak suruh buat begitu, tapi entah kenapa walaun nih dia suka buat begitu. Kesian pakcik itu sampai malu tau, rasa macam kena pijak maruah. Apa tidaknya siapapun di dunia ini kalau begitu memang rasa malu lah, kerana RM100 itu. Kalau saya jumpa pakcik itu, saya bukan bagi 100 tau. Kalau saya ada banyak duit, saya bagi dia sebanyak mungkin untuk membantu anak dia itu, adik itu. Sanggup. Kenalkah tidak kenalkah, saya sanggup bagi, betul. Kalau ada banyak duit lah, kita sanggup untuk bagi. Baguslah. Yang membagi itu bagus. Tapi yang tidak bagusnya itu yang diungkit-ungkit tuh. Kalau bagi hanya untuk mengungkit, bagi hanya untuk minta puji atau yang tayang, tidak payahlah, simpanlah 100 tuh, simpan.
Mana tahu 100 itu boleh bawa sampai ke akhirat. Itulah heran juga kan. Tengok cantik, tempat dia cantik. Dari sini nampak seluruh beberapa penempatan lah di sini. Memang sangat cantik untuk healing petang-petang, tengok-tengok. Tapi matahari sunset sebelah sana, kena lindung oleh bukit nih. Jadi sebelah sini kalau siang ada Gunung Kinabalu, sebelah situ. Ada Gunung Kinabalu. Oke. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada saitro-saitro yang buat malu pati aja. Lagi teruk buat malu agama aja. Mana ada agama ajar macam begitu, memaki hamun, memalukan orang. Tidak begitu. Jadi saya ingin nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin agama, terutamanya ulama-ulama dari PAS. Nasihatkanlah abang yang perasaan bagus sangat itulah, nasihatkan dia supaya lain kali jangan buat lagi tau. Nah, kepada juga YB, saya ingin berikan pendapat. Kalau kamu mau bagi bantuan kepada orang, biar ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak payah bagi. Kalau tidak ikhlas, tidak payah bagi. Kalau hanya untuk mengungkit, tidak payah bagi. Ya, kalau hanya untuk mengungkit-ungkit, tidak payah bagi. Bikin malu saja. Bikin malu. Oke. Tinggalkan komen Anda. Bye.